A'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang sentiasa memberi kita nikmat, rahmat dan keberkatan dalam hidup, sehingga sampailah dalam hidup ini kita masih lagi dalam keadaan sihat zahir, sihat batin, dengan kehidupan kita membawa kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita doa pada Allah, moga-moga kalimah ini kekal sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti bahawa kita akan menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kali terakhir kita jumpa pada 18 hari bulan 1. Terakhir 18 hari bulan 1, dan hari ini kita sambung lagi dalam bab, masih lagi tak start lagi. Ini baru mukadimah, masih mukadimah. Ya, masih mukadimah. Sebab tu kalau kita mengaji ni jangan tunggu khatam, takut kita khatam dulu. Daripada kitab kita khatam dulu. Jadi jangan tunggu nak khatam, tetapi kita nak belajar dan mengambil ilmu dalam tu sikit pun tak apa, tapi amal dengan ikhlas insya-Allah. Okey, baik. Hari ini kita masuk di dalam pengajian kita hadis 40 ini pada pujian ulama terhadap Imam An-Nawawi. Ya, pujian ulama terhadap Imam An-Nawawi. Di mana pada pertemuan yang lepas dulu kita berbicara tentang bagaimana keberanian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu berhadapan dengan pemerintah yang seperti mana perangai macam Raja Az-Zahir. Nama tu nampak macam sedap mah. Tapi perangai tak berapa elok. Ya, perangai dia tak elok, dan Al-Imam An-Nawawi jelas menentang sesuatu yang tidak seiring dengan kemahuan agama. So hari ini masuk dalam bab pujian ulama terhadap Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kehebatan dan keistimewaan yang ada pada Imam An-Nawawi, ramailah para ulama memujinya. Dalam bab puji ini dia ada dua. Satu, puji yang kita harap orang puji, hak ni sia-sia. Buat napa jadi AJK, ngarapkan orang puji kita tu orang alim. Yelek pocik. Kan? Kenapa ini ngarap orang puji? Maka tinggallah pujian di dunia, di akhirat sia-sia. Tapi satu lagi pujian, apabila ada sahabat Nabi dalam hadis yang sahih, dia tanya, ya Rasulullah, ketika aku melakukan kebaikan, aku langsung tak harap pujian daripada manusia, melainkan redha daripada Allah. Tapi seandainya mereka tetap memujiku, apakah aku berdosa dan aku termasuk perkara yang dikatakan riya? Maka Nabi SAW kata, la, tidak. Ketika mereka memujimu tanpa dengan kamu mengharapkan, maka itulah hadiah yang Allah bagi kepada kamu di dunia sebelum Allah menghadiahkan lebih besar di akhirat nanti dalam syurga Allah Ta'ala. Kita buat je. Kita buat sesuatu, jangan harap pujian daripada manusia, harap redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Okey? Baik. Jadi bila ada kelebihan pada Imam An-Nawawi yang kita duk ngaji daripada awal hari itu, maka ulama-ulama tidak lekang daripada mulut mereka memuji kehebatan Imam An-Nawawi. Hal ini tidak pelik bagi ulama Rabbani seperti Imam An-Nawawi. Ulama yang meletakkan Tuhan sebagai matlamat hidup dia, Rabbani. Ulama yang menggabungkan antara kealiman, ibadah dan keikhlasan. Itu ulama yang disebut Rabbani. Kealiman maksudnya belajar ilmu. Ya, ibadah maksudnya beramal dengan apa ilmu yang dia ada, dan kemudian ikhlas, yakni mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbani ni juga boleh kita letak dalam diri kita. Kita tanya diri kita, adakah kita ni termasuk orang yang alim? Kalau tak termasuk orang yang alim, yang banyak ilmu, masuklah dalam golongan orang yang suka mencari ilmu. Kita ni tuan-tuan, kalau jadi minat cari ilmu pun jadilah. Faham tak faham, belakang kira. Datang Ustaz, saya memang Ustaz datang daripada dulu sampai sekarang. Daripada surau lama sampai surau baru. Daripada kapet ni dah 3 kali tukar. Tapi saya datang dengan ceramah, saya keluar begitu juga rupanya Ustaz. Apa hukumnya? Hukumnya awak cerdik. Cerdik kerana milih tempat yang baik. Cerdik kerana memilih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada orang kata, ustaz, bila saya dengar-dengar ceramah, baru faham. Keluar-keluar pula ada bungkus, terus lupa. Ada gitu ke? Tu kan. Ya, macam tu juga. Kan ya, ada orang ni dia terus dapat alhamdulillah, faham terus, tapi tak dapat beramal. Mengaji bab sembahyang tahajud ni daripada darjah 6 dulu. Sampai tua terkejut. Ada orang dia belajar, dia faham, dia beramal dan dia ikhlas. Jadi kita ni lompatlah sikit perbaiki diri kita, yakni seperti mana yang berlaku kepada Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yakni dinukilkan di sini oleh beberapa pujian ulama yang takrir kepada Imam An-Nawawi. Ulama-ulama yang sentiasa memerhati apa yang berlaku kepada Imam An-Nawawi. Ulama-ulama yang mengkaji kehebatan Imam An-Nawawi, yang prihatin lah maksudnya. Ya, mereka ini yang pertama Abu Al-Abbas bin Al-Faraj, dia berkata Syekh yakni Imam An-Nawawi ini mempunyai 3 martabat. Bukan Allah kata tak, bukan Nabi kata. Ya, tetapi yang kata ni siapa? Abu Al-Abbas bin Al-Faraj. Ulama yang kaji kehebatan dia. Ulama ni perhati, ya Allah, besarnya usahanya dalam agama. Dan dia meletakkan 3 kehebatan, 3 martabat. Setiap satu daripadanya, kalau dimiliki oleh seseorang, pasti khalayak akan sanggup mengunjunginya. Maksudnya kalau kita ni ada memiliki 3 benda ni, insya-Allah akan mudah didekati oleh orang. Ya, akan mudah orang dekat dengan kita, mudah orang faham dan mudah segala macam. Dan apa dia? Yang pertama, ilmu. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita akan jadi rujukan kepada orang. Tapi kalau kita lagi bodoh daripada orang yang nak tanya tu, siapa untuk orang bertanya? Kita tu biar Rejab dah masuk, dah nak masuk Syakban. Rejab tu, bulan Rejab tak apa hafal sampai ketua. Bulan Rejab bulan keberapa? Tak tahu lah, nama je Rejab bulan keberapa tak tahu. Kita bukan tahu yang bulan Rejab bulan ke-7 daripada 12 bulan Islam. Tapi kita membiarkan ketidaktahuan itu menyelubungi diri kita. Itu bahayanya kita. Ada tak Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Ada dalam surah Taubah, surah 9 ayat 36. Allah kata, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Sesungguhnya di sisi Allah, bilangan bulan itu jumlahnya 12 syahra, 12 bulan. Lama dah. Kita duk fikir 12 bulan ni orang putih cipta kot. Tu yang kita hafal tu. Kita hafal Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tu, kita lebih orang putih daripada orang putih. Cucu tanya, Tok, bulan Islam start dengan apa? Muharram kan? Lepas Muharram, Muhalal. Atuk dibiar dirinya bodoh sampai ketua. Hanya diri kita je yang tahu. Maka itulah yang kita harus miliki. Apa dia? Ilmu. Kenapa kita ngaji kitab ni? Itulah. Nak cari ilmu. Ilmu. Ustaz, saya belajar tak dapat. Itu ilmu lah tu. Apa ilmu dia? Belajar. Dapat tak dapat bukan usaha, bukan masalah kita. Mau belajar itu ilmu lah tu. Sebab apa? Nabi kata talabun ilmi faridatun ala kulli muslim atau muslimah. Ya, tuntut ilmu ni satu kewajiban, terutama dalam bab asas. Baik, pertama ilmu. Siapa yang ada ilmu seperti mana kata seperti mana Imam Nawawi, seperti disebut Abu Al-Abbas ini, maka Allah akan jadikan dia mulia dan orang akan cari dia untuk rujukan. Yang kedua, dia zuhud. Zuhud ni apa? Zuhud ni adalah dia tidak jatuh cinta kepada dunia, melainkan dia mengambil dunia sekadar yang diperlukan untuk menuju ke akhirat. Apa maksudnya? Mudah. Pembahagian 2 kalimah, keperluan dan keinginan. Allah bagi kita keperluan, apa yang perlu sahaja. Tapi nafsu kita nakkan kemahuan dan keinginan.
Akhirnya kita rasa tak cukup dengan keperluan yang Allah bagi pada kita. Nah, itu manusia. Allah bagi pada kita rumah 20 kali 70. 2 tingkat. Rumah teres. Mampu beli. Harga 300,000. Mampu beli. Ada orang lain menyewa rumah flat 3-4 generasi. Menyewa mati, menyewa mati, menyewa mati. Kita Alhamdulillah dapat rumah teres 2 tingkat, harga 300,000, 20 kali 70, 1,400 kaki persegi. Tu pun tak puas hati ke? Tebuk dapur sampai ke belakang. Tebuk ruang tamu sampai ke belakang. Kan, sedangkan dia 2 orang laki bini je. Laki bini tu pun seorang gaut, seorang kecil manis, seorang darah tinggi. Apa sangat yang kita nak buat? Sehingga kadang-kadang bila kita sibuk untuk membina dunia kita, akhirnya kita terlupa untuk membina akhirat kita. Semua orang berusaha, tuan-tuan, tambah-tambah ni dah Rejab ni. Fikir apa nak buat dengan rumah nak sambut raya. Macam rumah nak sambut raya. Dia fikirlah, cat tembok nak tukar cat warna apa. Apa dia fikir. Bukan kata orang perempuan aja, orang lelaki pun sama. Dia mikir tu kan. Tapi sehinggalah dalam sibuk dia fikir nak buat apa dengan dunia dia, dia terlupa fikir tentang nak bina rumah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pesan kita dalam hadis, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, aku ni berangan nak jumpa, nak tinggal dengan kamu di syurga, dekat dengan Nabi. Sahabat ni dia di dunia dia duduk dengan Nabi, tapi dekat akhirat pun dia berangan nak duduk dengan Nabi. Kita di dunia bukan kata duduk, tengok Nabi pun tak pernah, dan tak ada keinginan pun nak jumpa Nabi dekat akhirat. Tak ada langsung nak kata, ya Allah, ya Tuhan, kurniakan pada kami pertemuan dengan Nabi-Mu yang kami kasihi, ya Allah. Tak ada, tak ada. Yang kita minta, ya Allah, rumah aku kecil besarkanlah, ya Allah. Harta aku sikit banyakkah, ya Allah. Duit aku sikit tambahkah, ya Allah. Bini aku seorang, tambah pergi jadi 4, ya Allah. Tu manusia. Maka macam mana Nabi kata, wahai sahabat, kalau kamu nak duduk dalam syurga dan rumah kamu dibina dalam syurga berjiran dengan aku, Nabi kata, maka perbanyakkanlah solat sunat. Apa solat sunat? Solat sunat sebelum dan selepas solat fardu, rawatib nama dia. 2 rakaat solat sunat subuh kena jaga. Selepas azan subuh, sebelum solat subuh, jangan sesekali tinggal. Orang yang tinggal solat sunat subuh ini satu kebongkakan besar. Satu kesombongan besar. Sebab Nabi janji Allah nak bagi dunia dan seisinya. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 3. 2 rakaat selepas maghrib, 4. 2 rakaat selepas isyak, 5 jenis. 5 jenis ni, kata Nabi, Allah akan bina rumah dalam syurga bagi kamu. Setiap hari Allah akan bina rumah. Setiap hari kalau kita buat tu, setiap hari tu Allah bina di rumah. Dan rumahmu akan berjiran dengan rumahku, kata Nabi SAW. Tapi kita sebab kita tak berapa sayang kat Nabi, tak payah dulu lah. Kita buat rumah dekat rumah Tok Pengulu lah, tengok macam mana. Dekat rumah YB ke. Kita macam tu. Manusia. Lepas tu zuhud ni adalah satu kepentingan. Zuhud ni bukan erti dia tak ambil dunia. Bukan erti zuhud ni orang yang berjalan kat tepi jalan, baju koyak-koyak, rabak apa semua tu. Itu gila. Zuhud artinya mengambil dunia untuk kepentingan akhirat. Semua dia ambil. Dia nak jadi hartawan. Ya, dia ambil harta dunia dengan mengeluarkan zakat, memberi ruang pekerjaan kepada orang lain, beri sedekah dan bantu orang miskin. Itu baru betul. Bukan apa yang duk jadi di keliling kita bila kita tengok di dalam media masa, kita nampak ada businessman Melayu jual kosmetik itu dan ini, paparkan rumah mereka 2-3 juta, 21 juta apa semua. Islam suruh cari kekayaan, kalau kekayaan boleh membawa kita ke dalam syurga Allah. Tapi yang Islam larang adalah menunjuk-nunjukkan kekayaan kita kepada orang lain. Ramai orang beli kucing 58,000. Wartawan tanya, kucing yang ada, dia kata semua sekali 58,000. Bila dia tak cakap, kita nampak cerdik. Bila bercakap, bodoh rupanya. Ambil 58,000 tu, main kat Al-Aziziah ni, tengok orang miskin dekat keliling ni, Allahu Akbar. Besarnya nikmat yang Allah bagi. Ini yang diceritakan dalam bab zuhud, semua. Saya pernah beberapa kali mengaji kitab dalam bab tasawuf.
bab tasawuf, dan dalam zuhud adalah satu benda yang sangat ditekan. Dan selepas zuhud mesti ada perkara ni. Apa dia? Amal ma'ruf nahi munkar. Tiga-tiga sifat ni adalah tiga martabat yang kata Abu Al-Abbas bahawa benda ni ada kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dia di antara manusia yang tak pernah berhenti belajar ilmu. Saya ulang balik. Imam An-Nawawi mati umur berapa? 45. Saya dah 52 tak mati lagi. Umur 45, dia mati umur 45 dalam keadaan belajar, mengajar, tak sempat menikah, mati. Kita menikah, mati, tak sempat belajar. Kerja kita menikah aja. Bukanlah salah, tapi usaha untuk cari ilmu. Zuhud, kita jadikan dunia ni sebagai jalan, sebagai tempat kita mengejar saham untuk kita hantar kepada negeri akhirat. Dan yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, buat apa? Berdakwah ke arah kebaikan dan cegah kemungkaran. Hidup kita tak boleh terlepas daripada persoalan Allah. Kalau kita duduk di rumah kita, kita kena dakwah dengan isteri kita, dah tentu. Sebab tu sifat yang ulama kata kewajiban ar-rijalul qawamun 'ala nisa, orang lelaki ni tugasan dia yang paling besar dalam hidup dia bukan cari nafkah. Yang paling besar memperkenalkan isteri dan anak-anaknya kepada Allah, Rasul dan Islam. Bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tugas yang paling besar. Balik rumah kita cuba tenung sekejap. Isteri aku kenal Tuhan ke tidak? Sehingga isteri aku sekarang ni pakai tudung pun lebih kurang aja aurat, pakai t-shirt lengan pendek. Kita pun bawa pergi pasar. Suami bawa pergi pasar bini macam tu. Kita balik di rumah, kita renung isteri kita. Kita perkenalkan dia dengan Allah tak? Sehingga isteri kita pakai bajunya melekat berketul-ketul macam Malik Noor badannya. Tu. Hanya kita saja yang tengok. Dan kita harus tengok bersandarkan pandangan Tuhan. Maksudnya hukum yang telah ditentukan. Tapi sayang 1000 kali sayang. Kadang-kadang kita tak berapa perasan. Kita tak berapa perasan benda ni. Maka kita tengok anak-anak kita. Anak-anak kenal tak Allah, Rasul dan Islam? Dalam nilai dakwah, pada ketika kita nak mari masjid ni, anak-anak kita umur 15, 16, 17, 21 yang ada dalam rumah, masa kita nak datang tadi, mulut kita ajak ke tidak dia orang? Dakwah kepada ahli keluarga dulu. Sebelum kita dakwah ke orang lain. Ini pak, semua ayah nak masuk syurga. Tapi dia membiarkan anak dia di rumah. Sedangkan mereka adalah anak lelaki. Sepatutnya, dek, ikut abah. Hang dah umur 21, dah nak menikah dah. Apa lagi? Jom pergi surau. Boleh, syarat. Tak mau dengar majlis ilmu. Tak apa, datang semain semaah je cukup. Boleh, bagi ruang dulu. Iya ke ustaz nak bagi ruang? Iya, engkau pun baru datang. Sebelum ni kau pun tak datang. Oh, nak marah kat orang, ya. Biar dia datang solat maghrib. Lepas tu dia nak balik, biar dia balik. Pesan ni, isyak kan datang. Sembahyang jemaah kan datang. Itu je. Sikit. InsyaAllah kita akan menang. Jadi, kita ni, semua ni, amar ma'ruf, apa amar ma'ruf yang awal? Memperkenalkan diri kita, isteri kita dan anak-anak kita. Kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Rasul. Kepada siapa? Kepada apa lagi? Islam. Mana cerita yang kita harus perkenalkan mereka? Berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Jangan berdasarkan tok guru, bila Nabi pi belah kanan, hang nak pi belah kiri. Ini kes merapu banyak dalam ni. Nabi pi belah kanan, kita nak pi belah kiri. Sedangkan Allah pesan dalam Quran, may yuti'ir rasul faqad ata Allah, siapa ikut rasul dia taat pada Allah. Sedangkan Allah pesan dalam Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah, siapa ikut Nabi dia dapat kasih sayang Allah. Hari ini fitnah datang daripada orang-orang agama yang pakai serban, yang pakai jubah, yang janggut panjang, yang ada pondok. Kita digemparkan dengan satu ceramah daripada seorang ustaz yang walaupun dia umur lebih sikit tapi kita panggil budak dengan dia. Dia boleh doa kepada ulama yang lain tu buta mata mereka. Dia boleh gelar kepada orang lain yang sesama Islam dengan perkataan wa babi. Ada
Adakah anjuran Islam bila ceramah di dalam pondok yang mulia dia sebut itu berkata sedemikian? Allahu Akbar. Wal'iyadu billahi min dhalik. Maka sebab tu fitnah. Orang awam tak ada masalah. Orang awam macam ni duduk baca kitab, lepas tu dia balik. Yang nak jawab siapa? Ustaz Amran. Sebab dia yang ngaco. Macam itulah fitnah yang berlaku. Ya, kononnya mereka menguasai agama tapi mereka lah penghancur agama. Yang paling buruk sekali, ada tim-tim yang pecah belah, yang merosakkanlah, ya, rosak, sangat-sangat rosak. Okey, baik. Itu kata Abu Abbas. Saya ulang balik, belajar sungguh-sungguh. Ya, apa Abu Abbas kata sifat yang ada pada Al-Imam Nawawi? Ada 3 martabat. Pertama, ilmu. So kita kena belajar. Belajar untuk mendatangkan ilmu dalam hidup kita. Kedua, kena zuhud. Menyatakan dunia ini hanya sementara. Cari apa yang di dunia untuk bawa ke akhirat. Jangan semua semata-mata untuk dunia, sebab kita tak akan bawa sekepiang pun tak bawa pergi negeri akhirat. Dan amal ma'ruf, bukan hanya amal ma'ruf, nahi mungkar. Cegah kemungkaran. Siapa yang kita nak cegah dulu? Bini kita. Kalau bini kita, orang duk cakap kiri kanan, ni makcik ni mulut lah, tak tahu nak cakap. Mengumpat sana, mengumpat sini. Hak kita seorang suami untuk halang dia daripada keluar rumah. Tak keluar rumah pula dia WhatsApp. Tak keluar rumah dia WhatsApp pula. Tuan-tuan cuba cek Facebook kita, Facebook orang lelaki dengan Facebook bini kita. Facebook bini kita ada 1250 orang. Facebook kita ada 12 orang. AJK Surau. Tu ya. Mana datang? Itulah. Maka kita kena hati-hati. Nahi mungkar. Kita jaga anak kita. Tengok ada benda haram tak pada mereka. Marra'a minkum munkaran falli ghairi biyadihi. Fa'illam yastati' fabilisani. Fa'illam yastati' fabiqalbi. Wadhalika adhaful iman. Siapa-siapa di antara kamu yang nampak kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Yang ni orang yang ada kuasa, kena cegah. Kuasa kita sebagai seorang suami, kena guna. Kuasa kita sebagai seorang ayah, kena guna. Kuasa kita sebagai seorang pemimpin, kena guna untuk menyelamatkan rakyat kita. Tak mampu, kita tak ada kuasa. Fabilisani. Mulut kita pergi bagi nasihat. Siapa dia? Alim ulama. Yang ada authority, yang ada pemahaman agama, pergi bagi nasihat. Tak mampu, qalbi, hati. Tanam dalam hati, aku tak suka perkara ni berlaku, tapi aku tak ada kekuatan. Tapi wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah sekali dalam hidup ini. Tapi ada tak iman? Ada. Maka tu, ya, yang pertama. Yang kedua, Ibnu Kathir. Ibnu Kathir rahimahullah adalah seorang ahli tafsir. Tafsir Ibnu Kathir Al-Azim. Ya, dan dia ni mengatakan kesanggupan beliau, yakni Imam An-Nawawi, menentang Raja Az-Zahir menunjukkan kehebatan yang sangat luar biasa. Zaman dulu dengan sultan, orang tak berani lawan. Tangkap, pancung. Tangkap, gantung. Zaman dulu. Ya, zaman dulu dengan pemerintah orang takut. Sebab pemerintah ni dah macam duduk lautan. Siapa ada kuasa, dia boleh buat apa saja. Maka sebab tu Ibnu Kathir kata, di zaman Imam Nawawi ni, di zaman para raja berkuasa secara mutlak, tapi dia berani berkata-kata benar menentang tentera menentang Az-Zahir ataupun Raja Az-Zahir ni, maka itu menunjukkan kehebatan luar biasa. Kita sikit saja, bercakap sikit saja, bagi surat tunjuk sebab, diam terus sampai mati. Baru minta tunjuk sebab saja. Bila minta tunjuk sebab, hang tulis je lah. Saya berkata sedemikian seperti mana yang telah direkodkan oleh orang ramai, berdasarkan ayat Quran sekian, berdasarkan hadis sekian, berdasarkan kata ulama sedemikian. Kalau jika pihak tuan mendapati saya bersalah, saya mohon ampun, mohon nyatakan di mana kesalahan saya. Kata macam tu, cukup lah. Bukan nak bergaduh, tapi kita nak mencari kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun ianya pahit. Hidup kita memang macam tu. Hidup kita memang macam tu. Maka bila ada ulama, kesanggupan ulama, kita cerita semua ulama zaman dulu. Al-Imam Bukhari masuk penjara. Kenapa? Sebab menentang kezaliman para pemerintah. Banyak ulama ni di penjara sebab dengan pemerintah, bukan dengan orang lain. Sebab tu
sepatutnya diletakkan bahawa umara, pemimpin ini bergandingan dengan ulama, barulah dia boleh dapat nasihat. Tapi ulama pun tak berapa sihat, macam mana nak bagi nasihat? Ulama pun risau, takut kereta dia ditarik balik, pemandu dia ditarik balik, allowance makan dia ditarik balik dan sebagainya. Itu yang paling kita risau. Kan? Jadi Imam An-Nawawi bukan orang yang sedemikian. Dia boleh kata kat Raja Az-Zahir, aku lihat kepada pembantu dayang-dayangmu semuanya pakai tali pinggang emas. Ambil dulu harta yang ada pada dayang-dayang kamu tu, guna untuk menentang tentera Tatar. Aku lihat pembantu-pembantu lelakimu ada gudang-gudang emas dan perak, guna dulu khazanah dalam istanamu. Dah tak ada dah, baru ambil hak rakyat. Dah tak ada dah dalam istanamu, dah tak ada lah dalam tabung kerajaan, baru minta daripada rakyat. Tu pun hukum dia minta pada orang kaya, tu pun minta dengan kadar hak yang tertentu saja, lepas tu tak boleh minta dah. Tapi kita dia mai sekali naiknya, boom, SST, orang kaya kena, orang miskin kena. Semua kena. Tu ya. Maka sebab tu kita kena mengaji betul-betul. Kita nak jadi, nak belajarlah. Kenapa Al-Imam Nawawi mempunyai kekuatan? Kerana dia yakin bahawa Allah ada. Allah ada. Dan dia pergi bagi tahu pun, dia bukan bagi tahu secara kasar, dia bagi tahu secara betul berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Itu Ibnu Kathir. Ulama yang ketiga yang mengupas dan menyatakan komentar tentang Imam Nawawi ini adalah Ibnu As-Subki. Dia berkata apa? Beliau, yakni Al-Imam Nawawi, adalah penghulu yang cukup hebat lagi zuhud. Penghulu, maksud penghulu apa? Macam kita panggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dialah yang menguasai ulama pada ketika itu. Dia ulama yang sangat disegani. Tapi dialah yang paling zuhud. Dia yang paling zuhud. Tuan-tuan kalau ingat cerita Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia memerintah hanya 852 hari sahaja. Tapi namanya disebut sampai sekarang. Umar Abdul Aziz, bila dia tu selesai dah tugas dia di pejabat kerajaan dengan menggunakan lampu kerajaan, tiba-tiba dia terlupa sesuatu, dia nak ambil barang peribadi yang dia tertinggal. Dia masuk di dalam pejabat kerajaan, dia tak on lampu kerajaan, tapi dia guna lampu dia sendiri bawa. Dia tak guna minyak kerajaan pada ketika itu. Kita, kereta yang company bagi tu, siap bawa balik raya. Bawa bini pi pasar. Bawa bini, merata-rata pi. Kereta kerajaan. Klaim minyak lagi tu. Klaim lagi Rafid punya bayaran itu dan ini. Dia pusing kiri kanan. Pergi kerja dekat pejabat. Pejabat keluarkan notebook dengan pen. Notebook tu tulis syarikat sekian-sekian. Pen pun tulis sekian-sekian nama ni. Kerajaan pihak syarikat keluarkan untuk staff, guna untuk kepentingan syarikat. Dia ambil bawa balik bagi ke anak dia seorang satu. Jenuh nanggung kita nak jawab dengan Tuhan besok. Kita pergi kerja, masuk pukul 8, kita punch in 7.45. Then, kemudian turun pergi kat kantin. Sepatutnya 15 minit, pukul 8 masuk. 8.30 baru masuk, setengah jam. Haram pendapatan kita. Makan tengah hari pukul 1, 12.30 turun. Sebab nak pergi makan Hadramaut. Kita memang tempah maut suka. Pergi makan lagi setengah jam. Balik pukul 4.30, pukul 4 dah pergi make up. Kau perempuan. Pukul 4.30 balik. Pukul 4 dah make up siap-siap. Kaunter kosong dah. Satu hari lebih kurang 1 jam 15 minit pendapatan kita haram. Pendapatan kita haram. Akhirnya kita jadi beban. Hidayah lambat masuk. Usaha baik susah masuk. Mudah lalai dalam dunia dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita tak berapa perasan. Okey. Dikatakan bahawa beliau iaitu Imam Nawawi adalah penghulu yang cukup hebat lagi zuhud.
beliau tidak menghiraukan dunia sehingga jadilah agamanya tumbuh subur dihiasi dengan zuhud dan qanaah. Dia tak hiraukan dunia. Maksudnya dia lalu je, macam mula-mula jumpa dulu. Saya peringatkan kita dengan dunia. Siapa kata? Abdullah ibn Umar kata, jadikanlah dunia ni sebagai kita macam musafir. Kita lahir tu rupanya di dunia ni sebagai musafir saja. Tempat kita berjalan nak masuk syurga. So dunia ni musafir. Musafir ni buat apa? Musafir ni dia tak bawa apa-apa kecuali apa yang dia perlu pada ketika itu je. Saya dengan anak saya bawa kereta. Contoh, 1 hari bulan ada ceramah dekat Bera, Pahang. Okey, kami akan keluar daripada Bukit Beruntung. Masa kami keluar, apa yang kami bawa? Nak pergi Bera tu. Pergi Bera tu jauh lah, Pahang. Jadi kita dianggap sebagai musafir. Apa yang kami bawa? Beg duit, pakai baju selai, standby selai. Alat mandi, towel tak payah. Hotel dia orang dah sediakan. Tilam tak payah. Washing machine tak payah bawa. Itu musafir namanya itu. Kan ya? Tak bawa mesin basuh, tak bawa peti ais, tak bawa mesin buat kuih, tak bawa mesin kacau telur, tak bawa. Semua tak bawa. Kenapa? Sebab musafir. Macam itulah di dunia. Hidup kita daripada kita lahir sampai kita mati, jangan bawa. Kita tak akan boleh bawa pun. So ambil yang perlu sampai mati. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ambil bawa bubuh badan, bubuh, akhirnya kita rebah dan kita tak sampai ke penghujung noktah menuju ke negeri akhirat. Allahu Akbar. Ya, maka dikatakan oleh Ibnu As-Subki bahawa bukan hanya dia penghulu yang zuhud, malah agamanya tumbuh subur dalam hidup dia. Agamanya tumbuh subur. Dalam hidup dia, dia tak pernah fikir melainkan dia nak semua hidup ni ada kaitan dengan agama. Dalam hidup dia, dia tak mau putus hubungan dengan Allah dalam seluruh aktiviti hidup dia. Bangun pagi, solat tahajud, solat witir, kemudian bersiap-siap pergi ke rumah Allah, azan dilaungkan, solat sunat, subuh 2 rakaat, solat subuh berjamaah, kemudian keluar daripada rumah itu nak cari rezeki yang halal, jaga pencarian rezeki itu, jangan sampai ada keharaman di dalamnya. Dalam keadaan mencari duniawi, jadikan dia sebagai ukhrawi. Jangan pula sampai tak boleh solat. Jangan pula sampai kita ketinggalan amalan-amalan besar yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Begitulah keadaannya sampailah dia mati. Dan yang paling besar dalam apa yang disimpulkan oleh Ibnu As-Subki, tuan-tuan tengok kalimah yang di hujung. Kata Ibnu As-Subki, Imam Nawawi ni orang yang qanaah. Qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada. Kita tuan-tuan makan dalam talam, kononnya nak ikut sunnah, itu punah, bukan sunnah. Sunnah ni makan dalam talam boleh sunnah, makan dalam pinggan boleh, dalam mangkuk boleh, ambil upih pinang boleh, dalam makanan India kita makan dalam daun pisang boleh. Semuanya sunnah, asal makan itu jangan menterdarah. Kalau menterdarah, itu punah. Oh, semua pusat tahfiz nak makan dalam talam, kononnya sunnah. Isi, begini. Begini, cari kambing tak jumpa, pakai jengkaut, baru jumpa. Allahu Akbar. Manusia dia memang macam tu. Manusia dia memang macam tu. Qanaah ni apa? Artinya dia cukup. Alhamdulillah, dapatlah ada tanah sendiri di Qaryah Al-Aziziyah. Contoh, ada tanah sendiri. Saya tak ada, tuan-tuan. Beli rumah atau sewa rumah. Kan, rumah kami itulah kalau 20 kali 70 itu saja. Tapi tuan-tuan duduk rumah sebiji-sebiji ni, Allahu Akbar, ada tanah sendiri. Warisan daripada atuk nenek moyang kita, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dengan tanah yang kita duduki, harus kita fikir bahawa kepada tanah juga kita akan kembali. Dia bagi peringatan kepada kehidupan kita. Kita qanaah, kita kata cukuplah, alhamdulillah lah, rumah ada, isteri ada, anak-anak pun ada, jiran taulan pun ada. Alhamdulillah, dapat surau pula tu Al-Aziziyah. Surau ni cantik macam masjid. Kapet lembut, ada aircon, lepas tu tiap-tiap kali ceramah ada makan. Tu, boleh bungkui, bukan takat makan ya. Hak lebih teruk tu dia bungkus dulu, makan pun makan.
Tu pun ada kat perangai orang macam tu. Kalau orang perempuan lagi cerdik, mereka bawa beg, dalam beg tu ada getah dengan plastik siap-siap. Ha tu. Cerdik tak? Cerdik lah. Dia kata, ustaz nak bungkus takut membazir. Tu kan. Maka qanaah, jangan melampaui batas. Mengambil semuanya serba-serbi, bersederhana. Bersederhana insya-Allah. Ya, dan Imam As-Suyuti pula berkata, beliau yakni Imam An-Nawawi adalah seorang imam. Hui, besarlah anugerah menjadi imam ni. Ya, imam ni bukan kata imam solat ni, bukan. Anugerah imam ni apa dia? Imam ni orang yang besar yang menjadi rujukan dalam hal-hal agama. Dia juga dipanggil sebagai, okey, kita azan dulu, sila-sila. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi. Kita nak siapkan bahagian ni dulu malam ni bagi selesai dalam bab ni insya-Allah. Baik, kita kata tengok apa kata Imam As-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti menyebut beliau adalah al-imam, orang yang menjadi rujukan ya setempat. Beliau juga dipanggil sebagai al-faqih. Dia ni faqih dalam ilmu ni, dia faqih. Dia faham ya, tafaqquh fid din. Dan dia dipanggil al-hafiz, yang menguasai ilmu hadis. Dia juga dipanggil sebagai Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Syekhul Islam ini adalah orang yang mengepalai apa-apa ilmu tentang Islam, dan padanya ada tanda kewalian. Wali ni apa dia wali? Wali ni orang yang dekat pada Allah dan disayangi oleh Allah, akrab dengan Allah Ta'ala. Bukan wali ni maksudnya dia boleh berjalan atas air, tu bukan. Bukan wali maksudnya dia duduk sini, dia nak pergi Syahalam, nang butinang, zam-zam, Allah kazam. Toi sampai. Bukan. Tak ada. Wali ni maksudnya orang yang jiwa dia tu dekat betul dengan Tuhan. Wali ni seperti mana yang ada seperti Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar, meleleh air mata. Sehingga sahabat kata, kami mendengar Abu Bakar menjadi imam, terkesak-kesak iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Kita ni kan bila Allah baru takbir, menguap sampai bagi salam, menguap. Terlupalah rokat berapa, udah tengah semayang tidur. Berbeza ya. Dan Imam Az-Zahabi pula, Imam Zahabi ni dia tulis kitab Al-Kabair, kitab dosa besar. Dia pernah berkata, Al-Imam Nawawi itu adalah mufti ummah, menjadi rujukan kepada ummah sekalian. Syekh Islam, iaitu orang yang jadi rujukan ilmu, al-hafiz, alim, dan padanya kewalian. Sama seperti mana disebut oleh As-Suyuti. Beliau juga berkata, Imam An-Nawawi beriltizam menuntut ilmu siang malam selama 20 tahun. 20 tahun menuntut ilmu. Kita masuk universiti baru 6 tahun. Tu lama tu. Ambil kedoktoran 7 tahun. Sambung sikit lagi ambil PhD apa lebih kurang macam tu lah. Kita kerja ni 35 tahun sampai pencen. Kerja ni pulun sampai tak menuntut ilmu so. Bila menuntut ilmu agama? Darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu 6 jahanam. Hilang segala segi, hilang segala segi. Maka beliau ya boleh mengkaryakan, yakni sekitar tahun 660 Hijrah sehingga beliau meninggal pada tahun 676 Hijrah. Maksudnya dia mula menulis kitab-kitab untuk rujukan ummah. Ya, ini kata Imam Az-Zahabi. Imam Syamsuddin Al-Hambali juga berkata, beliau seorang al-imam al-hafiz al-mutqin yang memahami semua ilmu. Hadis ada, fiqh ada, itu ada, ini ada dan sebagainya. Semua dia cuba belajar untuk memahami. Dan karya-karyanya tidak terkira banyak. Beliau juga sangat wara'. Wahai orang alim, tak adalah mana ada alim tu. Kan? Banyaknya ibadat, mana ada baru belajar-belajar. Tu orang wara'. Solat duha dah 20 tahun tak pernah tinggal. Berapalah tu? Kita baru puji dia sikit aja solat duha 2 rakaat. Dia kata, saya 20 tahun dah sembahyang duha. Tak payah kau cerita dengan orang.
Allah nak uji orang nampak sekali je, sebelum ni orang tak nampak. Tu kadang-kadang manusia. Ya. Sebab tu kami yang bagi ceramah pun tak boleh bangga diri. Saya Ustaz TV. Bayar 6 kali ganda. Itu kan dia. Merapuk, dia akan jadi merapuk. Kan dia? Dia tak kisah awak Ustaz TV ke, Ustaz radio ke, Ustaz mana ke, Ustaz surau ke, Ustaz mana, tak kisah. Jangan tengok siapa yang bercakap, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Tu paling utama. Kadang-kadang Ustaz TV sebut semua palsu belaka. Semua hadis palsu belaka. Tak tahu mana ajaran. Ya. Ada ustaz-ustaz yang dalam bab rawatan Islam ni kata sakit lutut baca tu batastum. Apa benda tak tahu. Pelik-pelik Ustaz TV juga, tapi merapu. Jadi pegang 2 kalimah biasa. Jangan dengar, jangan tengok siapa nak bercakap. Kadang yang datang bercakap tak pakai jubah pun. Seluar panjang kemeja, seluar panjang t-shirt, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Kemungkinan besar cakapnya itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lebih daripada yang pakai sarban dan jubah itu. Dan juga Imam Asy-Syakhawi rahimahullah menukilkan sebuah kisah bahawa Imam An-Nawawi rahimahullah menulis sehingga tangannya keletihan dan tidak mampu melukis lagi atau menulis lagi. Tulis tulis sampai dah lenguh tak boleh nak angkat dah. Kita punya tolak, lenguh tangan tu pegang handphone. Bukan budak kecil lah, orang tua pun sama. Orang tua macam kita, kalau macam saya boleh tahan 52, tu yang ada 72. Ni handphone bos dalam ni. Kita solat di belakang dia. Kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus buka. Dia. Macam dia Perdana Menteri, orang hantar mesej pada dia. Manusia. Itu ulama kata ketika aku duduk di rumah tak dengar apa-apa, mari masjid gitu. Masjid Nabawi pun dah dengar sekarang. Masjid Haram pun dengar je. Semua dengar merata. Boleh lah, saya pun bawa juga, tapi tutup lah, silent. Maksud di silent di sini, pertama hilangkan bunyi ringtone, kedua hilangkan vibrate. Gegaran dia tu jangan dibiarkan. Kadang dia tak bunyi, Allahu Akbar, alhamdulillah tak bunyi, orang lain tak diganggu, tapi kita otak dia fikir, siapa ngantar WhatsApp? Pelik, ajaib kita ni. Baik, kata Imam Syakhawi, itulah, lalu pun beliau pun bernasyid, la in kana hadzal dam'u yajri sababatan ala ghairi su'di fahuwa dam'un mudiya'un. Sekiranya air mata ini mengalir kerana rindu yang mendalam yang tidak menumbuhkan rumput-rumput, maka ia adalah air mata yang sia-sia. Apa maksudnya? Letih dah, tak larat dah. Sampai kita letih ni menyebabkan kita sedih. Dan rupa-rupa yang sedih itu menumbuhkan kebaikan kepada kita. Jangan jadi macam hujan yang turun tapi bumi tak menumbuhkan daun. Hujan tu sia-sia pi macam tu saja. Jangan jadi bumi yang turun tapi tak menakungkan air untuk kemanfaatan orang lain. Itu air mata yang turun tu. Jangan air mata yang turun tu sebabkan artis mati. Artis terkeluar daripada gegar Veganza. Kita pun sedih lah tu. Ya? Dan kata Abu Abdul Rahim Muhammad Al-Khimimi, dia berkata, adapun Syekh Muhyiddin, ya, Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi ini merupakan seseorang yang mengikut jalan dan cara para sahabat. Bukan ikut belah kiri, tapi ikut belah kanan hak Nabi piu. Semua duk dengar video lah ni, pelik-pelik lah sekarang kan. Okey. Al-Nawawi dia mengikut cara para sahabat radhiyallahu anhum, dan aku tidak menjumpai di zaman ini orang yang mengikut jalan para sahabat seperti mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul-betul kita mengaji, sama ada kitab Al-Majmu', Rawdatul Talibin, Al-Minhaj, Al-Fatawa, Riyadhus Salihin,
Kalau betul-betul kita mengaji kitab dia, kita berada atas sunnah Nabi. Tapi kita tak, kita hanya mengambil apa yang dia, bila kita rasa sesuai, kita ambil, tapi tak sesuai, kita tinggal. Yang tu. Terutama dalam bab kita buat kenuri malam ke-40 selepas kematian. Tuan-tuan baca tak apa yang dia kata? Makruh yang sangat dilarang. Tapi kita kalau tak buat kenuri itu, rasa macam anak yang durhaka. Sedangkan benda yang Nabi suruh dan Imam An-Nawawi suruh, kita tak melakukannya. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah bagi kita kebaikan dalam satu bab sahaja malam ni, pujian ulama terhadap Imam An-Nawawi, maka pujian mereka itu sangat dahsyat dan membuktikan bahawa Imam An-Nawawi bukan calang-calang manusia, dia faqih, dia al-imam dan dia syekhul Islam dalam agama Allah Subhanahu wa taala pada zaman dia, dan kita sebut nama dia sampai hari ini. Tuan-tuan, kita ni lepas mati, orang dah lah waktu hidup orang tak apa sebut nama. Masa orang sebut pun orang dah meluat baru sebut nama kita. Situ, tak habis-habis, bungkus saja. Kan? Waktu mati orang sebut sikit-sikit dan sebulan orang lupa. Tapi tak. Mereka yang beramal dengan amalan yang Allah bagi mengikut sunnah, maka nama mereka selalunya disebut-sebut oleh makhluk di bumi dan juga makhluk di langit. Wallahu a'lam.